Komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum semua. Jadi pada hari ini saya dan rakan saya akan membentangkan satu tajuk iaitu meneladani Imam Al-Ghazali menangani krisis akhlak dengan hikmah dan ilmu. Subjek PIMK 3243 pengajian akhlak Islamiah. Jadi saya Nur Afrin Aisyah binti Nur Azman dan rakan saya Wan Nur Filza Fasiha binti Wan Ismail. Pensyarah penasihat Encik Luqman bin Syafi'i. Jadi, dalam pembentangan kali ini, saya akan fokus kepada 3 perkara utama, iaitu yang pertama, mengenali Imam Al-Ghazali. Yang kedua, mengenali isu, punca dan kesan kemerosotan akhlak pada zamannya. Dan yang ketiga, langkah penyelesaian berdasarkan pendekatan beliau dalam konteks masyarakat kini. Okey, untuk yang pertama mengenali Imam Al-Ghazali, saya akan menerangkan latar belakang bagi Imam Al-Ghazali. Okay, nama penuh beliau ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi. Gelaran beliau adalah Hujjatul Islam, Al-Ghazali, Abu Hamid dan Zain ad-Din. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi di Tus, Iran. Beliau merupakan seorang ahli falsafah, ulama, sufi dan juga pendidik. Antara karya terkenal yang dihasilkan oleh beliau ialah Ihya Ulumuddin, iaitu buku yang banyak membentuk nilai akhlak dalam masyarakat Islam pada zaman kini. Fokus hidup beliau adalah memperbetulkan akhlak manusia dan memperkukuhkan iman melalui ilmu, amal dan juga muhasabah diri. Seterusnya, kita pergi kepada perjalanan hidup dan pendidikan beliau. Okay, Imam Al-Ghazali ni dia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sederhana. Ayahnya merupakan seorang pemintal benang yang sangat mencintai ilmu dan merupakan alim ulama. Setelah ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kecil, beliau dan adiknya dijaga oleh seorang sahabat ayahnya yang juga merupakan seorang sufi. Jadi sejak kecil, Imam Al-Ghazali ni sudah menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama, falsafah, logik, mantik, tasawuf dan juga sains kemanusiaan. Jadi beliau ni dia menuntut ilmu di beberapa tempat yang terkenal. Iaitu pertama dia belajar asas ilmu agama di Tus, kemudian mendalami ilmu fiqh di sekolah terkenal di Jurjan, kemudian menyambung pengajian di Naisabur, berguru dengan Imam Al-Haramah Al-Juwaini yang merupakan seorang ulama besar pada masa itu. Seterusnya, mari kita mengenali Imam Al-Ghazali menerusi sumbangan beliau. Okey, terdapat banyak sumbangan yang telah dikeluarkan oleh beliau. Di sini saya mengemukakan beberapa sumbangan, iaitu yang pertama, beliau ni membersihkan tasawuf daripada perkara khurafat dan amalan yang terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Justru dalam kitab Fadaih Al-Batiniyah, beliau menemplak golongan batiniyah yang menafsir sesuatu berdasarkan makna yang tersirat, sedangkan ia bertentangan dengan pengertian yang sebenar. Okey, yang kedua, beliau juga menyelamatkan akidah umat Islam daripada terpengaruh dengan pemikiran falsafah Yunani yang mana banyak menggunakan logik akal dan menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Munqidh Minal Dalal. Okay. Seterusnya, beliau juga memberikan banyak sumbangan dalam bidang pendidikan, iaitu karya beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin
menjelaskan bahawa pendidikan anak bermula sejak kanak-kanak lagi. Okey, karya beliau, sumbangan seterusnya ialah beliau ni banyak menghasilkan karya dalam ilmu kalam seperti Al-Munqidh minal Dalal, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Al-I'jamul Awam fil Ilmul Kalam. Jadi seterusnya kita akan pergi pula kepada menganalisis isu akhlak pada zamannya. Untuk isu yang pertama, isu rasuah dan ketidakadilan dalam kepimpinan pada zaman Imam Al-Ghazali. Okey, pada zaman Imam Al-Ghazali, iaitu pada abad ke-5 Hijrah ataupun 11 Masihi, dunia Islam ni berada dalam keadaan politik yang tidak stabil. Jadi empayar besar seperti Abbasiyah berada di hujung usia kegemilangannya dan pengaruh kuasa mula beralih kepada kerajaan-kerajaan kecil seperti Seljuk di wilayah Persia dan Timur Tengah. Keadaan politik pada masa itu di mana kebanyakan golongan pemerintah dan juga elit ni dia banyak menggunakan kuasa untuk kepentingan peribadi, menindas rakyat dengan cukai berat dan tidak stabil, memberi jawatan kepada orang yang tidak layak dan hanya kerana harta, kroni atau sogokan, iaitu rasuah. Dan yang keempat, dia mengabaikan keadilan dan kebajikan rakyat. Jadi dari perkara ni dia menyebabkan Imam Al-Ghazali ni melihat yang gejala ini ni sebagai satu keruntuhan akhlak dalam kepimpinan dan punca utama kejatuhan sesebuah masyarakat. Beliau banyak menegur dalam kitab-kitabnya, antaranya dalam Ihya Ulumuddin dan Nasihat Al-Muluk, iaitu sebuah buku nasihat kepada para pemimpin. Okay, seterusnya untuk isu rasuah pada zaman Imam Al-Ghazali ni ialah yang pertama, isu rasuah dalam pelantikan jawatan. Okay, di mana pada zaman pemerintahan Imam Al-Ghazali tu, jawatan seperti hakim, pegawai kerajaan dan juga penasihat raja ni tidak lagi diberi kepada orang yang layak ataupun jujur. Sebaliknya, sesiapa yang memberi rasuah dialah yang akan memegang jawatan tersebut. Jadi benda ni benda yang perlu dielakkan lah pada pemerintahan kita pada hari ini, kerana dia boleh memberi kesan yang negatif kepada masyarakat, kepada individu tersebut juga. Jadi kesan daripada berlakunya rasuah ni ialah keadilan tu tidak terjaga. Di mana yang pertama, bila ada kes di mahkamah, hakim ni dia lebih mementingkan duit berbanding kebenaran. Rakyat yang miskin atau tertindas susah juga disusah untuk mendapat pembelaan disebabkan oleh sistem tu sudah dikuasai oleh orang-orang yang sudah berduit dan juga berkuasa. Okey, contoh yang kedua pula ialah ketidakadilan dalam pentadbiran, di mana cukai dikutip daripada rakyat untuk pembangunan negara, tetapi hakikatnya duit itu digunakan untuk kemewahan raja dan juga pembesar istana, bukan untuk membantu rakyat. Jadi maksudnya di sini dia katakan bahawa kerajaan ni dia minta cukai daripada rakyat, tetapi kegunaan daripada pengutipan cukai itu adalah untuk kepentingan peribadi para pembesar-pembesar kerajaan ni, bukan untuk diberikan kepada rakyat. Jadi benda tu memang benda yang tidak elok dan dia menyusahkan rakyat juga. Jadi antara kesannya ialah berlakunya undang-undang yang tidak adil. Yang pertama, rakyat biasa dihukum dengan keras walaupun buat kesalahan kecil, manakala golongan kaya dan berkuasa pula terlepas hukuman walaupun kesalahan mereka lebih berat. Jadi benda ni berlaku disebabkan oleh kes rasuah. Okey, antara hadis yang berkaitan dengan rasuah dan kepimpinan ialah hadis berkaitan dengan larangan keras rasuah. Dalam sebuah hadis, Abdullah ibnu Amru ar-Rahuma meriwayatkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang bermaksud
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi daripada hadis ni kita dapat lihat bahawa Rasulullah itu memang tidak suka kepada orang-orang yang memberi dan juga menerima rasuah. Jadi sesiapa yang memberi dan menerima rasuah itu akan dilaknat oleh Allah. Hadis yang kedua pula ialah amanah dalam kepimpinan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi, berdasarkan hadis ini, dia mengatakan bahawa tanggungjawab dan tugas seorang pemimpin itu amatlah penting. Dia perlu bertanggungjawab atas setiap amanah ataupun tugas yang dipegang. Jadi, sebagai pemimpin, kita perlu elaklah diri daripada rasuah kerana benda tu boleh memberi kesan kepada pemerintahan kita, kepada rakyat-rakyat kita dan sebagainya. Okey, seterusnya kita sambung lagi kepada punca keruntuhan akhlak pada zaman Imam Al-Ghazali. Okey, punca berlakunya rasuah dan juga ketidakadilan dalam pemerintahan itu adalah disebabkan oleh 4 perkara utama, iaitu yang pertama, cinta dunia yang berlebihan, di mana pemimpin dan pegawai pada waktu itu dia terlalu gilakan harta, kuasa dan juga kemewahan, sehingga rasuah itu dia dianggap sebagai jalan mudah untuk dia mendapatkan satu kekayaan dan juga pangkat. Disebabkan oleh masalah ini, Imam Al-Ghazali dia ada tegaskan bahawa cinta dunia ini adalah punca kerosakan hati dan juga masyarakat. Okay, punca yang kedua ialah lemahnya pegangan agama, di mana ramai tahu bahawa ramai tahu hukum, di mana tetapi mereka tidak mengamalkan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, rasuah dan kezaliman ini sudah pun dianggap biasa demi mendapatkan keuntungan peribadi. Ada satu kata di mana ilmu tanpa amalan sama dengan tindakan munafik. Maksudnya tindakan munafik ini ialah dia kelihatan baik dari segi luaran, tetapi dia suka menipu rakyat. Punca yang ketiga ialah perebutan kuasa politik, di mana pada zaman pemerintahan Imam Al-Ghazali, kerajaan Abbasiyah dan Seljuk ni dia saling bersaing untuk mendapatkan kuasa, sehingga menyebabkan sistem pentadbiran waktu tu jadi kucak-kacir dan tidak stabil, dan menyebabkan jawatan pada waktu itu boleh dibeli sesuka hati, sehinggakan keadilan itu diketepikan demi kepentingan politik. Dan punca yang terakhir ialah ulama hilang peranan sebagai penegur, di mana ada ulama dia takut menegur perintah disebabkan oleh dia nak jaga kedudukan dia sebagai seorang alim ulama. Bila orang berilmu ni diam, jadi kezaliman dan rasuah tu semakin berleluasa. Disebabkan oleh hal ini, Imam Al-Ghazali pun ada menulis kitab untuk menegur pemimpin. Okay, jadi bila kita tengok alim ulama ni dia tidak menegur orang yang buat salah, jadi orang yang buat salah tu dia akan rasa setiap perbuatan yang dibuat itu adalah betul dan diterima oleh orang sekeliling. Kenapa? Disebabkan oleh tiada orang yang menegur dan dia tidak sahu bahawa itu adalah satu kesalahan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan daripada rasuah dan juga ketidakadilan dalam pemerintahan. Iaitu yang pertama, akhlak masyarakat ni semakin rosak. Kenapa dikatakan demikian? Kerana rakyat ni dia mula ada sifat tamak dan juga tidak jujur dalam bekerja. Sebagai contoh, sebagai seorang polis, nilai amanah dan kejujuran itu semakin hilang dalam diri disebabkan oleh adanya rasuah ini. Yang kedua adalah hilang kepercayaan terhadap pemimpin dan undang-undang, di mana rakyat ni dia hilang kepercayaan serta hilang keyakinan kepada sistem keadilan. Hal ini kerana orang kaya dan berkuasa ni dia sentiasa terlepas dari hukuman, manakala rakyat kecil ini jadi mangsa. Okey, perkara ni kita boleh lihat dalam kehidupan
kehidupan kita, seharian kita, bahawa memang kebanyakan orang kaya, orang yang berkuasa ni, mereka akan menggunakan kuasa ataupun duit yang mereka ada itu untuk terlepas dari sebarang kesalahan. Manakala rakyat-rakyat kecil yang miskin, yang kekurangan duit ini, mereka akan selalu dipersalahkan dan tidak dapat untuk melepaskan diri disebabkan oleh kurangnya duit untuk merasuah. Okay. Jadi disebabkan oleh hal ini, masyarakat itu dijadi putus asa dan tidak lagi menghormati undang-undang. Seterusnya, mari kita kupas isu yang kedua, iaitu isu penyalahgunaan ilmu oleh ulama pada zaman Imam Al-Ghazali. Okey, isu ini saya pilih kerana sebagaimana kita tahu, pada zaman Imam Al-Ghazali terdapat banyak pemikiran-pemikiran barat. Itu yang contohnya pemikiran falsafah Yunani lah. Okey, isu utama dalam kes ni iaitu Imam Al-Ghazali ni menyaksikan banyak ulama pada zaman itu lebih mementingkan pujian daripada mencari keredaan Allah. Okey, mereka ni berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memperlihatkan kehebatan mereka dalam berfikir dan berhujah. Okey, seterusnya, ilmu agama yang sepatutnya menjadi cahaya bagi umat Islam digunakan untuk meraih keuntungan duniawi semata-mata, dan ini menyebabkan kerosakan akhlak pada zaman ini. Okey, ini sebenarnya disebabkan oleh pengaruh falsafah dan ilmu asing, di mana ia berlaku disebabkan oleh pemikiran luar yang memisahkan ilmu agama daripada akhlak dan rohani. Okey, ini menambahkan kepada kekeliruan yang sudah ada dalam masyarakat pada masa itu. Imam Al-Ghazali mengkritik pemikiran falsafah yang berpusatkan rasionalisme, di mana tidak sejalan dengan ajaran Islam yang lebih menekankan penyucian hati dan akhlak. Okey, tadi saya cerita penyalahgunaan ilmu oleh ulama. Okey, kat sini kita tahu ulama yang mana kita fikir ulama tu macam baik menyebarkan ilmu, tapi yang saya tekankan di sini ialah ulama su'. Jadi sini kat slide ini saya ingin terangkan pemahaman tentang ulama. Jadi kita kena tahu ulama ni terbahagi kepada dua, iaitu ulama yang benar, iaitu digelar sebagai ulama al-akhirah, dan ulama yang tersasar daripada jalan yang benar, iaitu ulama su'. Okey, yang saya cakap tadi ialah ulama su'. Mari kita tengok dulu ulama al-akhirah tu apa. Okey, berdasarkan dalil yang diberi sini, al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman warasul ilmi. Okey, maksudnya ulama itu ialah pewaris para nabi. Okey, dan sesungguhnya para nabi ni tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Mereka ni, iaitu para nabi, mewariskan ilmu. Maksudnya ulama al-akhirah ni merujuk kepada ulama yang betul-betul berada pada jalan yang Islam sebenar. Okey, seterusnya mari kita tengok ulama su' pula apa. Yang saya nak tekankan dekat isu ni ialah ulama su'. Ulama su' ni berdasarkan dalil Al-Quran dalam surah, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-176, yang bermaksud, dan kalau kami kehendaki nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu, tetapi dia bermati-mati untuk cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya, maka bandingannya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, dia menghulurkan lidahnya termengah-mengah, dan jika engkau membiarkannya, dia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Jadi kita boleh lihat kat sini yang pasal isu penyalahgunaan ilmu daripada ulama tu merujuk kepada ulama su', yang mana ulama tu bukan untuk mencari keredaan Allah, dan sebaliknya mereka ni hanya untuk duniawi sahaja. Okey, sekarang mari kita tengok
apa punca sebenarnya berlakunya penyalahgunaan ilmu daripada para ulama pada zaman Imam Al-Ghazali ni. Okey, punca yang pertama ialah disebabkan oleh kesombongan dan ego golongan ulama, di mana mereka ni menggunakan ilmu untuk mencari pengiktirafan daripada manusia, bukan daripada Allah. Okey, yang kedua punca dia ialah pengaruh falsafah luar lah, yang mana menghakis nilai agama, iaitu pemikiran luar ni memberi tekanan pada pemikiran rasional yang bertentangan dengan penekanan Islam terhadap aspek rohani. Ini menyebabkan ilmu agama yang digunakan tak ada penghayatan rohani yang sepatutnya menjadi asas dalam pengajaran agama. Okey, punca yang ketiga ialah seperti mana kita tahu, untuk mendapat kepentingan duniawi, iaitu mengatasi kepentingan akhirat. Okey, ini disebabkan oleh pada zaman ini terdedah kepada godaan duniawi seperti kekayaan, kemasyhuran dan kedudukan pangkat, di mana mereka ni mengejar keuntungan material daripada menggunakan ilmu untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Okey, punca yang keempat ialah kurangnya pemahaman tentang tujuan ilmu. Okey, ilmu agama ni sepatutnya membawa seseorang kepada penyucian jiwa dan pembentukan akhlak. Tapi kat sini ia digunakan lebih untuk berdebat dan menunjukkan kehebatan diri, bukannya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah punca-punca terjadinya penyalahgunaan ilmu daripada para ulama pada zaman Imam Al-Ghazali. Ulama yang di sini ditekankan ialah ulama Jadi kita tengok punca. Sekarang kita tengok pula kesan ulama menyalahgunakan ilmu tu. Kesan dia kepada masyarakat apa? Kalau kita tengok masyarakat tu, kita fikir masyarakat tu salah gunakan ilmu dia, jadi kita dah tak percaya dia. Jadi kesan dia yang pertama, kehilangan kepercayaan terhadap ulama. Ulama yang sepatutnya menjadi role model, contoh teladan yang baik dalam aspek akhlak dan agama ni, dilihat sebagai orang kata golongan yang tak jujur dan tak ikhlas dalam menuntut ilmu, yang mana akhirnya boleh menghakis kepercayaan umat terhadap agama, bukan kepada ulama tu sendiri, tapi kepada agama juga. Okey, yang kedua, apabila ulama tu menyalahgunakan ilmu ni, berlaku penyebaran kekeliruan dalam masyarakat Islam. Ini boleh menyebabkan masyarakat ni tak jelas dengan ajaran Islam yang sebenar dan lebih mengutamakan kehidupan duniawi berbanding tuntutan rohani. Sekarang ni kita tengok pula langkah penyelesaian berdasarkan pendekatan Al-Ghazali dalam konteks masyarakat kini. Jadi apa yang kita perlu? Okey, tadi kat zaman Imam Al-Ghazali ada isu keruntuhan akhlak, iaitu isu rasuah, isu penyalahgunaan ilmu daripada para ulama. Jadi macam mana kita kat sini pada zaman sekini pun benda tu berlaku lagi. Jadi macam mana kita nak ambil pendekatan Imam Al-Ghazali ni untuk diterapkan dalam masa kini? Aplikasi dia lah untuk kita sebagai inspirasi lah untuk pada masa kini. Okey, yang pertama, sepanjang kita tahu pada zaman kini ni berlaku juga rasuah, penyalahgunaan ilmu daripada ulama. Jadi langkah ataupun kaedah yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali ialah mujahadah. Iaitu mujahadah ni apa? Mujahadah ni melawan hawa nafsu daripada sifat mazmumah, agar ia menjadi stabil dan dapat membina pribadi yang luhur. Menurut Asmawati Suhaid 2009 juga menyatakan bahawa mujahadah ni bermaksud menanam keazaman yang kuat. Jadi ini sangat membantu dan efektif lah untuk beri kesedaran pada diri masing-masing untuk jauhi perkara itu. Okey. Seterusnya yang kedua ialah riadah. Riadah di sini bukan maksud bersukan ke apa macam dalam gambar tu, tapi riadah di sini bermaksud cara seorang tu bersusah payah melaksanakan akhlak terpuji sehingga ia menjadi satu tabiat kebiasaan yang menyeronokkan bagi seseorang. Maksudnya dia membiasakan kebaikan, membiasakan akhlak yang baik. Okey, riadah ni sangat penting untuk melatih jiwa. Apabila seseorang tu bersungguh-sungguh untuk melakukan akhlak baik setiap hari, dia akan terbiasa dengan benda tu. Dia berlatih lama-lama, macam
dia sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Contoh kita sekarang ni akhlak macam kita selalu berkata kesat, buat tu macam akhlak tak okey lah. Tapi kita setiap hari kita try. Hari ni aku tak nak cakap buruk, hari ni aku tak nak cakap buruk. Makin lama kita akan jadi terbiasa dengan perkara baik tu. Jadi riadah ni sangat penting sebab dia boleh membuatkan kita istiqamah setiap hari. Memang sekarang ni kita tak nampak lagi. Jadi kesan dia makin lama makin kita terbiasa dengan benda baik. Langkah seterusnya ialah pemerhatian dan pergaulan. Okey, ini merujuk kepada cara memerhati dan bergaul dengan individu-individu yang berakhlak mulia. Macam mana kita tahu kalau kita duduk di kalangan orang-orang yang baik, kita pun akan jadi baik. Macam mana yang kita tahu tu, kalau kita duduk dekat pembuat besi, kita pun bau pun macam besi. Kalau kita duduk dekat orang yang buat wangi-wangian, kita pun jadi wangi. Gitulah maksudnya sini. Kita ni kena duduk dalam kalangan orang-orang yang baik supaya kita ni terpengaruh dengan diorang. Lepas tu dekat dalam jurnal yang saya jumpa ni, dia kata aktiviti membaca buku sejarah yang memaparkan perjuangan dan akhlak tokoh-tokoh tersebut juga mampu membantu dalam membentuk akhlak mulia pembacanya. Betul kan? Kalau kita baca buku, kita macam, wah bagusnya dia ni. Kita jadi macam terinspirasi gitu. Gitu. Inilah maksud dia. Okey, yang seterusnya, yang keempat iaitu muhasabah. Muhasabah ni apa? Memperbaiki kelemahan diri. Okey, macam mana kita nak memperbaiki kelemahan diri kita? Jadi untuk memperbaiki kelemahan diri ni, kita kena mendampingi guru yang mampu membuatkan observasi terhadap diri seseorang. Macam mana kita nak tahu? Kita minta kritikan daripada orang lain. Minta kritikan tu bukan suruh, macam kalau kita dengar orang kritik kita, jadi kita nak ubahlah kelemahan diri kita. Macam nasihat lah, kita nak minta nasihat daripada orang. Minta kritikan dan nasihat daripada orang lain, maksudnya daripada orang yang kita percaya lah. Jangan minta daripada musuh kita pula, di lain pula. Jadi kita kena minta nasihat daripada orang yang kita percaya supaya kita nampak, kita sedar, oh ni kita salah, ni kita salah. Kalau kita tak minta daripada orang lain, kita tak nampak kesalahan kita. Okey, langkah yang seterusnya iaitu tazkiyatun nafs. Yang ini maksudnya penyucian, pembersihan dan penyuburan diri serta penyingkiran segala bentuk perkembangan yang tidak dikehendaki dan segala perkara yang tidak baik. Okey, penyucian ni sangat sangat berkait rapat dengan kita. Penyucian jiwa ni boleh katakan tasawuf lah. Tasawuf kan maksudnya pembersihan jiwa. Maksudnya kita kena bersih dulu dalaman kita daripada sifat-sifat mazmumah seperti dengki, ujub, takabur. Semua tu kita bersihkan melalui solat yang khusyuk. Apa lagi? Buat benda dengan ikhlas, buat perkara dengan ikhlas. Semua kita bersih dulu hati kita. Kerana apabila tasawuf seseorang tu baik, maka baiklah akhlaknya. Sebab semua benda tu terbentuk daripada hati kita. Jadi tazkiyatun nafs ni sangat penting dalam menangani isu-isu keruntuhan akhlak seperti tadi, iaitu rasuah dan penyalahgunaan ilmu. Okay, yang terakhir ialah muraqabatullah. Muraqabatullah tu apa? Iaitu merasakan diri ni diawasi oleh zat yang menjaga dirinya dan menumpukan perhatian yang bersungguh-sungguh kepadanya. Maksudnya kita ni rasa Allah tengok kita. Apa-apa kita buat, Allah tengok kita. Jadi benda ni kita rasa takutlah nak buat. Kalau kita tak ada benda ni dalam hati kita, kita rasa macam nak buat benda tu, tak fikir dah apa benda. Jadi kalau kita rasa kita ni dikawal oleh macam Allah tengok kita, kita akan berfikir sebelum membuat sesuatu. Ini membuatkan kita sentiasa mengingati Allah setiap perkara. Macam kita nak buat benda tu, kita ingat Allah tengok kita nak buat. Jadi kita dapat elakkan perkara-perkara yang tak baik. Okay.